kisah yang pertama ingin Casey kongsi kepada anda semua pengalaman yang diceritakan oleh Nabila. Saya pernah terkena gangguan kehadiran seorang makcik jiran yang telah pun meninggal dunia. Bayangkan Casey, waktu itu saya yang sedang berada di rumah tengah duduk dekat ruang tamu seorang diri, terperanjat apabila terdengar orang beri salam. Waktu itu kedua orang tua saya tidak ada di rumah. Hanya saya seorang saja yang ada di rumah. Tengah duduk dekat ruang tamu, tiba-tiba terdengar orang beri salam. Saya menjawab salam. Misal kata seperti tunjuk contoh, Assalamualaikum. Saya yang sedang duduk di ruang tamu bila terdengar, saya terus menjawab, Waalaikumsalam. Lalu saya bangun dari tempat duduk, perlahan-lahan berjalan menuju ke arah pintu. Sebelum nak buka pintu, saya ternampak bayang-bayang yang luar ni memang ada orang. Tapi waktu itu saya tertanya, siapa yang beri salam Mak dengan bapak tak ada. Cerita apa sih 1 jam ni? Siapa yang beri salam ni? Sekali lagi Casey, Assalamualaikum. Tidak ada orang. Semua diam. Bayangkan mendengar Ria 897 FM. Kali kedua suara yang menakutkan itu memberi salam membuat saya terus batalkan niat untuk membuka pintu. Malah saya terus patah balik berjalan dan duduk dekat ruang tamu sampailah keadaan menjadi lega. Misteri Jam 12. Kisah selanjutnya ingin saya kongsi dengan anda. Ini datang daripada Nur Ashikin. Katanya, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Nur Ashikin dari Johor Bahru nak berkongsi pengalaman saya yang pernah dikejar dengan makhluk yang saya rasa mungkin makhluk penanggal. Kisah terjadi pada waktu malam setelah saya turun daripada motosikal, sedang berjalan kaki menuju ke arah rumah saya. Jadi jaraknya memang tak jauh lah. Jadi sedang berjalan, saya terperasan dari hujung seperti ada cahaya warna putih merah yang sedang terbang pada malam itu. Jadi apa yang berlaku? Apa yang terjadi yang diceritakan oleh Nur Ashikin? Saya terhenti seketika apabila memandang ke arah berbola lampu putih merah ni. Saya seolah-olah macam dipukau Casey. Tak boleh bercakap apa-apa, tak boleh bergerak. Seolah-olah seperti itu. Lalu apabila saya tenung dan renung, cahaya putih merah yang sedang terapung-apung dekat hujung rumah saya perlahan-lahan menunjukkan dirinya yang sebenar. Dan lalu saya berkata, Astaghfirullahalazim, lari! Saya lari macam lipas kodong, Casey. Bayangkan mendengar Ria 897 FM. Anda bayangkan, sedang saya lari, saya sempat toleh sekali lagi. Ternampak seolah-olah seperti kepala orang yang terbang
dan mengejar saya. Masuk dalam rumah, tutup pintu, Casey. Tutup pintu, tarik tingkap, duduk seketika. Memang benar dengar orang lelaki beri salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi bayangkan mendengar Ria 897 FM. Saya rasa saya nampak dengan jelas. Tapi itulah, inginkan kepastian, harus tanya punya badan. Misteri Jam 12. Apa khabar Casey dan juga para pendengar Ria 897? Saya nak berkongsi satu peristiwa yang mana saya pernah pulang rumah berjalan kaki kerana saya terlepas peluang untuk naik bas yang terakhir. Waktu tu sedang lepak dengan kawan saya. Ingat lagi, saya ni tinggal dekat kawasan Bedok. Kawan saya pula menetap di Tampines. Memanglah tak jauh, tapi kalau jalan kaki memang perit, Casey. Ini berlaku pada saya setelah saya terlepas bas yang terakhir. Dah tak ada bas dah. Saya buat keputusan untuk perlahan-lahan berjalan kaki dari Tampines pergi ke Bedok Reservoir. Lebih tepat lagi, rumahnya di kawasan Bedok Reservoir. Jadi, apa yang berlaku? Saya jalan ambil laluan shortcut. Kalau jalan luar jauh, jalan dalam, Casey. Lepas kawasan Bedok Reservoir, situ banyak tempat orang jogging, bersenam, berlari-lari anak. Saya memang tak fikir bukan-bukan pun. Sebelum ni memang tak pernah dengar pun tentang Bedok Reservoir sebagai antara tempat yang seram di Singapura. Jadi anda bayangkan mendengar Ria 897 FM. Anda bayangkan, sedang saya berjalan dekat reservoir, yang mana di Bedok Reservoir ni, dekat reservoir yang dimaksudkan, dah ada beberapa orang mati bunuh diri ataupun meninggal dunia dekat dalam kolam yang saya lalu ni. Tapi saya tak terfikirkan tu semua. Yang saya fikirkan, ya Allah, nak jalan jauh ni, berapa jauh nak jalan ni, mengantuknya, penatnya. Itu yang saya fikirkan. Sampai dekat reservoir, di mana saya berada dekat track, orang boleh berbasikal, berjalan kaki, berlari-lari anak. Saya pun teruskan perjalanan. Langkah demi langkah, jalan. Saya terhenti seketika apabila terdengar ada suara orang memanggil nama saya. Contoh, misal kata tengah jalan tiba-tiba terdengar Saiful. Orang panggil nama Saiful 2 kali. Jalan lagi, jalan. Terdengar sekali lagi Waktu tu saya toleh belakang, saya pandang kiri dengan kanan, baru saya perasan tidak ada seorang insan pun. Tidak ada seorang insan nyawa yang akan bersama dengan saya ketika saya terkena gangguan. Saya terus daripada jalan dekat dalam, saya potong laluan itu, keluar daripada kawasan trek Bedok Reservoir dan terus saya menantikan kehadiran saat saya sampai dekat kawasan rumah. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Baik, kita akan terus ke voice note yang dikirimkan kepada Casey. Dan siapakah pengirim yang pertama voice note pada tengah malam ini dalam rancangan Misteri Jam 12. Ya, selamat malam Casey. Saya Sigit, pendengar daripada Bandung, Indonesia. Saya gemar sekali mendengar rancangan Misteri Jam 12. Ya nih, saya ada kisah. Casey, kisahnya begini.
Saya tinggal di salah satu kampung. Waktu itu pukul 11 malam lah. Iya, nggak dekat pukul 12. Nah, waktu itu saya merasa lapar sangat Kesi. Terus saya dengar lah bunyi orang berjualan nasi goreng. Kalau di Indonesia tuh orang berjualan nasi goreng tuh membunyikan macam pinggan Kesi. Saya tengoklah keluar. Saya nampak orang membawa gerobak lah, atau roda gerobak lah. Lalu saya panggil menggunakan bahasa Indonesia, "Mas, beli 1 porsi." Nah, lepas itu berhentilah penjual nasi goreng tersebut, dan saya masuk rumah untuk mengambil pinggan lah. Nah, lepas itu Kesi, bila saya keluar, bawa pinggan tuh, saya tak nampak ada penjual nasi goreng. Saya cari-cari, mana tuh, tak ada Kesi. Terus saya berjumpa dengan macam pengawal keselamatan lah, orang yang tengah meronda-ronda tuh. Saya tanya, "Pak, tadi lihat ada orang berjual nasi goreng nggak?" Dan pengawal keselamatan tuh cakap, "Oh, nggak ada Mas di sini, dari tadi itu nggak ada orang yang berjualan." Nah, itulah Kesi, kisah saya Kesi. Maaf bila tak seram, tapi itulah siapa yang saya nampak tuh Kesi. Dengan siapa yang telah pun beliau beli nasi goreng malam-malam ataupun pagi-pagi buta seperti ini, diceritakan tentang nasi goreng. Waduh, jadi kelaparan. Ria 897 NN. Jim, ayo dong. Udah jam berapa ini? Pulang. Aku rasa seram. Kamu seram-seram. Kalau mau jadi kaya, harus sabar dong. Tapi dari tadi nggak ketemu. Waduh, kan aku udah bilang, kalau mau jadi kaya, mau sabar. Jalan terus. Cepat dong. Jalan terus. Yalah. Mana ini? Lesman. Apa, Jim? Lihat itu. Itu pohonnya tuh. Mana? Itu. Alhamdulillah. Cepetan. Mana barang-barangnya? Keluarkan sekarang. Yalah. Saudara pendengar Ria 897. Kisah berikut ini datang daripada pengirim yang ingin dikenali sebagai
Zul yang berkongsi kisah pengalaman misteri. Zul ni adalah seorang warga Malaysia yang mempunyai teman seorang warga Indonesia. Zul telah penduduk di Indonesia untuk beberapa tahun. Pada mulanya bila ke Indonesia pada waktu itu, niat saya hanya untuk ziarah seorang sahabat. Kemudian saya duduk dekat sana dan saya duduk lagi, tambah waktu, dan kemudian saya dah jadi macam keluarga di Indonesia. Biasalah kisah manusia. Daripada satu perkara akan tercetusnya satu perkara yang lain. Misal kata contoh, saya satu ketika nak jadi kaya kisi. Melihat orang-orang kaya di Indonesia mempunyai kehidupan yang mewah, tak perlulah berjalan dekat kawasan-kawasan yang terpencil untuk meniaga dan sebagainya. Saya tekad nak jadi kaya. Cara macam mana tak kisah, asalkan boleh jadi kaya. Sampai saya ketemu dengan seseorang, saya tanya pada orang itu, lalu dia menjawab, bagaimana untuk menjadi seseorang yang kaya raya, yang mana perniagaan berjalan dengan lancar. Jadi ini berlaku pada dia. Saya memasuki sebuah kawasan hutan, Casey. Ini setelah saya diberi tip bagaimana nak jadi kaya. Pergilah dekat hutan ni, carilah sebatang pohon yang sekian-sekian-sekian. Dekat situ buat upacara berikut ini untuk pohon yang dimaksudkan. Kalau betul pohonnya, kalau tepat, boleh minta apa saja. Dan jangan lupa untuk kembali bila berjaya untuk mengucapkan terima kasih. Jadi saya tanya lagi, maksud kamu ni gimana untuk jadi kaya? Kamu ikut aku aja. Kita akan pergi minggu depan. Ya, minggu depan hari Khamis malam Jumaat. Jadi pergi ke si. Zul dengan seorang sahabatnya pergi masuk hutan cari dengan matlamat nak cari pohon ni. Bila dah lakukan upacara dekat pokok ni baru boleh pulang. Anda bayangkan pendengar Ria 897 FM. Dah jumpa pohon, dah buat apa yang diminta. Dilakukan oleh saya ni dan juga sahabat saya. Setelah lakukan segala upacara, kami pun duduk di hadapan pohon dalam keadaan sedang nak menyembah. Kami minta supaya dijadikan kami orang yang kaya raya. Berkali-kali diulang-ulang ingin menjadi seorang yang kaya. Bila ketemu sama pohon ini, ya ampun, memang amat menakutkan. Bayangkan pendengar Ria 897 mengikut apa yang diceritakan di sini. Bila Zul akhirnya dia ketemu dengan pokok ni, nak hentikan apa yang dia lakukan ni, mencari pohon dah habis. Katanya, perhatian dekat sini. Sedang buat persiapan, tiba-tiba terdengar dalam hutan, Casey. Dalam hutan boleh terdengar suara bayi menangis, Casey. Tangisan suara seorang bayi. Menurut apa yang diberitahu oleh aku, kalau sedang berada dekat kawasan-kawasan tertentu, tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi, berhati-hatilah, sebabnya itu adalah petanda sesuatu yang amat jahat akan datang dan mengganggu
setiap ahli anggota keluarga. Habis saja upacara itu, dah minta apa yang kami inginkan Casey dekat pokok. Tolonglah jadikan kami kaya, wahai pokok, penunggu pokok dan sebagainya. Kami ingin jadi kaya, kami ingin jadi kaya, kami ingin jadi kaya. Sekiranya kalau aku menjadi kaya, akan aku kembali, aku akan berikan habuan untuk kamu, wahai sang pokok. Berikanlah aku menjadi kaya. Gitulah yang diminta oleh Zul, katanya di sini. Balik. Setelah beberapa hari kemudian, Zul bukanlah menjadi kaya raya. Setelah beberapa hari kemudian, saya terjumpa sesuatu, Casey. Terjumpa sebuah beg. Katanya saya terjumpa sesuatu seperti sebuah beg. Angkat beg tu, naik atas sepeda motor dan saya terus pulang ke rumah. Apabila saya buka, dalam beg itu ada jumlah wang tunai yang memang banyak dan lumayan, Casey. Sejumlah wang tunai yang kemungkinan tertinggal. Saya mengambil dan terus membelanjakannya. Itu kekayaan sementara yang saya miliki pada waktu itu. Tapi, walau bagaimanapun, teman saya yang menemani saya pada malam itu juga berjanji ingin lakukan apa yang saya buat. Tapi kasihan, dia tidak ketemu kekayaan sama seperti saya. Misteri Jam 12. Semalam DJ Ria telah pun diundang untuk menghadiri satu acara di USS, yang mana kita telah pun diundang masuk ke dalam beberapa buah rumah hantu. Ini untuk menguji lah. Ini kira macam ada hashtag cabaran siapa berani. Jadi melibatkan DJ, beberapa orang teman kami lah, dan juga rakan-rakan kita dari Suria, dan juga pelajar pelatih lah. Dan kami masuk ni adalah untuk melihat lah sendiri, sebab setelah video beberapa orang teman berkongsi katanya seram, ada yang sampai tak nak masuk dalam, takut dan sebagainya. Jadi bila saya ke sana, ke rumah, dipahamkan ini adalah dipanggil rumah hantu lah. Beberapa rumah hantu bertema. Antaranya ada yang rumah hantu mempunyai tema pagoda peril. Dia macam rumah hantu Cina lah. Dekat dalam tu kan anda akan dapat lihat lah kepercayaan orang-orang Cina. Kemudian ada rumah hantu Pontianak. Itu kepercayaan orang Melayu lah. Dan di dalam tu, kalau cakap tentang Pontianak ni, kita akan kaitkan lah dengan pokok pisang, ya. Dan kemudian ada rumah kampung. Jadi keadaan dibina dalam tu seperti rumah kampung. Anda akan jalan kawasan tanah perkuburan, ada batu nisan, ada rumput dekat atas tu, seolah-olah anda macam masuk kubur. Kemudian dekat tepi tu adalah pelakon-pelakon yang bersembunyi, yang tengah duduk seperti Pontianak, ya. Pontianak ini kita pun tak tahulah macam mana bentuknya, tetapi daripada cerita-cerita yang dikongsi, daripada filem, ia cuba dibuat semula, dan kemungkinan itulah wajah Pontianak yang dipaparkan dalam acara semalam. Ini berlaku di USS. Kalau mungkin ada yang nak cuba menguji keberanian, bolehlah pergi. Cuba cabar kawan-kawan. Tapi kalau masuk tu janganlah ramai. Masuk paling ramai 2 orang. Jalan berdua. Tengok. Dan saya telah pun padankan, ya, dengan Fizau, dengan isteri saya. Jadi bila pergi masuk dalam tu kan, yang terpekik-pekik dia lah.
Saya okey lah, terpanjat jugalah kadang-kadang kan. Tapi taklah sampai kes kronik macam tu. Jadi mungkin ada yang dah pergi ke rumah tu. Dan saya sempat bertanya kepada beberapa pegawai yang bekerja lah dekat rumah hantu tu. Dan saya tanya, ada kes-kes yang menarik? Kata ada, yang mana ada yang masuk, belum setengah jalan pun tiba-tiba tak nak masuk, sesak nafas nak keluar. Ya, dan di situ adalah dekat dalam rumah hantu tu, di beberapa checkpoint ada pegawai-pegawai USS on standby. Sekiranya masuk, anda rasa terus tak nak jalan teruskan lagi sebab anda takut terperanjat, anda rasa lemas, nanti pegawai ini akan bantu untuk bawa anda keluar daripada kawasan itu tanpa diganggu. Dan ada juga paramedic yang on standby sekiranya ada kes-kes kecemasan yang berlaku. Jadi ada juga yang saya bertanya kepada salah seorang, mengatakan ada yang berceritakan, entah benar ataupun tidak, ingat entah benar ataupun tidak yang dikongsi sama. Tapi saya sukalah interview tanya, jadi daripada pengalaman tu boleh saya kongsi dengan anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Jadi salah seorang saya boleh katakan kaki tangan lah, kaki tangan yang ditugaskan, saya tanyalah, ya ada kes-kes ke yang takut menyeramkan, menceritakan di rumah Pontianak khususnya. Ada seorang pelakon lah, mereka ni adalah pelakon sebab diundang kan untuk memegang watak Pontianak. Dia Pontianak dia bukan satu, banyak macam-macam Pontianak. Ada nenek kebayan dekat dalam tu, dan ada yang siap dengan rambut, dengan mata, contact lenses yang digunakan, tangan, pakaian. Sebelum ni ada bau-bauan yang digunakan, yang antaranya bau kemenyan yang dibakar, bau harum. Tapi oleh kerana dengan adanya bau dan karakter yang mereka lakonkan ini memang cukup-cukup hidup, berlaku gangguan menurut pengalaman salah seorang daripada mereka. Yang Pontianak ni dalam karakter sedang berdiri di sebalik langsir, dekat langsir tengah berdiri. Lalu setiap kali mereka ni ditugaskan, dengar orang berjalan, mereka kena standby. Orang tu masuk dekat kawasan yang mereka patut jump scare ataupun takutkan para pengunjung, mereka akan keluarlah selak langsir. Tangan tu seolah-olah nak menyentuh, Dan sedang si Pontianak ni tengah tunggu, yang pelakon ni lah tengah tunggu, dengar bunyi telapak kaki orang jalan. Tiba-tiba dia pun ke depan lah, ada dua pasangan ke depan dia. Perempuan kedua, iaitu perempuan dengan lelaki ni terperanjat, terpekik, menangis. Tiba-tiba perempuan ni menangis sampai terduduk, takut. Menangis, terduduk. Kemudian dah jadi kekecohan, panggil pegawai. Hanya dalam beberapa saat, pegawai itu memang ada dekat tepi, bersembunyi, keluar dan bantu pasangan ni keluar daripada kawasan rumah hantu ni. Yang hantu ni pula berdiri ni, kemudian dia nak balik posisi, tempat yang dia sembunyi belakang langsir. Dia nak balik, dia selak langsir. Dekat dalam langsir tu ada seorang lagi Pontianak. Jadi dia selak langsir, kemudian dia bercakap lah, why are you here? Kenapa kau kat sini? Ini tempat aku lah. Kemudian Pontianak diam. Kemudian, ini tempat aku, it's my place, kata Pontianak ni lah. Dia bercakap dalam bahasa Inggeris kepada Pontianak satu lagi ni. Kemudian Pontianak yang sembunyi ni diam, dia jawab dalam bahasa Melayu, ini tempat kau ke ni tempat aku? Yang dalam karakter ni tiba-tiba rasa seram sejuk dan menceritakan Pontianak yang dalam karakter ni jalan dan terus memberitahu seorang lagi pegawai. Pegawai itu datang, periksa dekat langsir. Di balik langsir itu langsung tidak ada sesiapa selepas itu. Itu satu. Ada juga yang berkongsi, dia dekat atas lantai, kerjanya harus merangkak. Merangkak. Dengar orang jalan, dia kena merangkak dan sergah orang tu lah dengan tangan tu dari bawah.
Orang jalan dia cuba merangkak tak boleh. Kakinya macam ada orang pegang. Dia cuba tarik-tarik, dia tengok bawah ada tangan hitam besar tengah pegang kaki, tak nak lepaskan, dan dia tak boleh terus serga dan merangkak ke depan. Hanya selepas dia membaca surah Al-Fatihah, tiba-tiba tangan tu lepas dan tangan tu gaib tau. Baru dia boleh merangkak ke depan. Itu antara risiko yang dimungkin dialami oleh para pelakon rumah hantu di USS. Di sana ada beberapa rumah hantu, antaranya rumah hantu Pontianak. Itu yang paling menyeramkan sebab itu adalah highlight bagi rumah-rumah hantu yang dipamerkan. Kemudian ada rumah hantu Jepun, rumah hantu Cina, ada juga rumah hantu sebuah siri di Netflix, Stranger Things, yang juga turut dipaparkan. Dan kalau yang lemah semangat jangan masuk lah. Sebab saya dah nampak ada yang terperanjat. Malah salah seorang daripada DJ Ria terpaksa batalkan niat. Suku jalan, bukan setengah, suku jalan. Beliau terpandang sesuatu, terpaksa keluar daripada kawasan itu. Dan bila berada di luar dapat lihat beliau dalam keadaan macam berkecamuk fikirannya. Salah seorang tim Ria sebenarnya. Adakah ia mungkin intern, rakan dari Suria ataupun tim Ria 897 FM. Jadi bila ditanya, dia diam, cakap nanti dulu, tengah dalam keadaan terganggu. Akhirnya selepas saya bertanya, menceritakan apa yang dia nampak dekat bawah lantai yang sedang merangkak dan nak serga, sama seperti pengalaman yang beliau pernah alami satu ketika dahulu, yang mana benda tu sama dengan cara pakaian, rambut, mata, tangan. Pada waktu tu di tempat lain juga sedang nak merangkak dan serga seorang teman kami. Misteri Jam 12. Dan baru-baru ini saudara ada video yang viral, video yang viral. Video ni berkenaan dengan apa ni? Video ini berkenaan dengan seorang wanita sedang buat kalau tak silap Facebook Live agaknya, ataupun Facebook Live, ya, sedang buat Instagram Live ke Facebook Live macam tu lah. Sedang beliau melakukan live, di belakang tu ada seorang teman sedang bermain laptop. Dan tiba-tiba dalam rumah tu terus jadi gelap, lampu tandas, lampu rumah berkelap-kelip gelap. Temannya yang dekat laptop tu dalam keadaan kerasukan sebab sedang dia melihat skrin. Teman dekat laptop tu kan tengah tengok skrin, tiba-tiba rambutnya tu menutupi bahagian wajah depan dan kemudian mula menurun. Jadi persoalannya, adakah video ini benar-benar berlaku ataupun sesuatu yang dibuat-buat? Sekarang ni susah kita nak percaya, khususnya dalam dunia zaman media sosial yang mana semua orang inginkan sesuatu yang viral. Adakah benar ataupun tidak? Mungkin anda belum lihat lagi video tu, akan saya kongsi video ini maksudkan. Yang video ini boleh saya kongsi di Facebook Ria 897 FM. Anda boleh lihat sendirilah. Boleh pergi ke Facebook Ria dan anda saksikan sendiri video tentang gadis ini yang mana kelihatan seolah-olah kawannya dalam keadaan kena rasuk. Video ini telah pun mempunyai sebanyak 15,000 shares, ya. Baru dimuat naikkan 7 jam yang lalu dan hampir setengah juta tontonan di laman Facebook. Jadi apa pendapat pandangan anda? Bagaimana agaknya? Jangan lupa untuk lungsuri Facebook Ria dan anda saksikan sendiri video yang berdurasi saya rasa tidak lebih daripada 2 minit 13 saat. Video yang berdurasi 2 minit 13 saat. Lungsuri Facebook Ria sekarang dan anda nilaikan sendiri dan anda berikan pendapat pandangan anda. Adakah ia real or fake? Bagaimana? Yang ini kisah yang ringkas datangnya daripada Farah. Katanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Casey, sudahkah Casey pernah memandu dekat Lebuh Raya
Senai Desaru, ya, Lebuh Raya SDE. Saya dah pandu dekat kawasan tu beberapa kali. Selalunya bila saya menggunakan Lebuh Raya Senai Desaru ni kerana tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain. Lebuh Raya tu antara lebuh raya yang paling sunyi, sepi, yang paling menyeramkan. Kisi tak percaya, tanyalah penduduk-penduduk Malaysia yang dah gunakan Lebuh Raya Senai Desaru. Apakah pendapat pandangan anda? Ya, mungkin rakyat Singapura pun, adakah anda pernah memandu dekat Lebuh Raya Senai Desaru? Farah berkongsi, saya memandu pada waktu malam. Saya nak pergi ke Desaru, Kisi. Setelah habis kerja, saya balik rumah dan kemudian saya ambil barang-barang saya mandi, bersihkan diri, siapkan beg, masuk dalam kenderaan, terus pandu pada malam tu dan pergi ke Desaru, yang mana keluarga saya, saudara mara saya mengadakan satu percutian keluarga. Seramai lebih kurang 40 anggota keluarga menyewa menyewa beberapa buah unit chalet, ya, ataupun hotel resort lah di Desaru sendiri. Jadi beliau telah pun ke sana. Saya memandu pada waktu malam. Itu adalah satu langkah kesilapan besar yang saya pernah lakukan. Memandu dekat Lebuh Raya Desaru pada waktu malam memang menyeramkan, Kisi. Seorang diri memandu dan dekat kawasan tu Casey akan berada di satu sudut yang mana tidak ada langsung lampu jalan. Gelap segelap-gelapnya. Kemudian sebelah kiri kanan hutan, Casey. Sunyi sesunyi-sunyinya. Tak ada kenderaan lain yang akan lalu. Kalau nampak sekali, nanti akan tak nampak terus dalam masa 10 minit. Tak ada kereta lain, Casey seorang yang memandu. Begitulah keadaan Lebuh Raya Senai Desaru. Saya pada waktu itu sedang memandu, tiba-tiba di sebelah kiri saya menuju ke arah Desaru. Ada kubu yang ditinggalkan ketika peperangan Jepun, Casey. Mungkin Casey boleh Google Senai Desaru, ada kubu dekat tepi jalan tu. Dekat tepi jalan kubu tu saya ternampak ada susuk tubuh berpakaian putih, angin tiup kainnya berkibaran, Casey. Sedang berdiri di ke atas kubu. Kubu yang ditinggalkan ketika peperangan Jepun. Saya teruskan perjalanan. Bila ternampak benda tu, yelah, kadang-kadang kita ni tak sengaja tengah pandu, tengok kiri kanan, ternampak benda tu, saya terus pandang ke arah lain, konon-konon tak nak tengok lagi lah. Saya pandu, tiba-tiba dah selepas hampir 1 kilometer jarak jauh, saya nampak benda yang sama, Casey. Kali ini sedang berdiri dekat tepi jalan. Ya Allah, Casey, dalam hati berdegap-degup jantung saya. Saya terus buka CD bacaan surah-surah suci dan saya ikut baca sekali, Casey. Jadi bila tengah memandu, saya main CD tau. CD saya ni tengah drive, saya ikut baca lah, baca surah tu yang sedang berkumandang melalui speaker dalam kereta saya. Tiba-tiba CD tu jam. CD tu dia ada macam skip tau, skip. Dia skip, dia berhenti, kemudian dia sendat-sendat. Dan saya ni ketika surah yang dibacakan, surah yang dibacakan ni saya tidak berapa hafal. Cuma kalau dia baca saya boleh ikut lah. Jadi kebetulan memang tak hafal. CD tu tengah berkumandang bacaan surah, CD tu skip. Saya pun terhenti nak baca ni. Alamak, terhenti dan CD tu skip, terlompat, kemudian pause. Sumpah, Casey, saya tak bohong, tiba-tiba dekat belakang saya dengar suara macam perempuan mengaji, konon-konon nak tolong saya sambung. Bila saya dengar suara perempuan tu dalam keadaan mengaji dan sambung ayat yang terakhir yang sebelum CD tu skip, Astaghfirullahalazim. Meremang bulu rumah saya, Casey. Ya Allah, saya pandu perlahan. Sebab saya nak toleh belakang, tak boleh. Terganggu emosi. Kalau memandu terus tak tengok belakang, tak boleh, Casey. Tengok daripada cermin tak nampak benda. Tapi rasa meremang, Casey. Bulu tengkuk semua rasa meremang. Apabila saya nak toleh, baru toleh sikit, Casey, memang sumpah dekat belakang saya nampak ada orang tengah duduk. Tengok cermin tak nampak, Casey. Saya baru toleh sikit je. Astaghfirullahaladzim.
Saya pandu, tenangkan diri. Saya tahu kita manusia, kita ni lebih hebat daripada dia. Saya cakap dengan dia, wahai makhluk jin. Ini yang di type yang ditulis. Saya bacakan aja Wahai makhluk jin, keluarlah daripada kenderaan aku. Aku tidak izinkan kau naik kereta bersamaku. Jangan ganggu aku. Tolong dan sila keluar daripada keretaku. Casey, saya drive, saya diam, drive. Tengok cermin memang tak nampak. Tengok cermin tak nampak, drive. Saya tunggu lagi kilometer, 2 kilometer sebelum sampai dekat jambatan, Casey. Senaik Desaru ni ada satu sudut, Casey akan turun bukit, kemudian naik balik bukit menuju ke arah jambatan Senaik Desaru tu. Sebelum jambatan tu, Casey, saya sempat toleh ke belakang. Susuk tubuh yang saya nampak awal tadi hilang daripada tempat duduk belakang. Saya teruskan perjalanan, kata Farah. Sampai dekat Desaru, saya tarik nafas lega. Saya bersyukur sangat-sangat saya selamat sampai. Terima kasih. Selamat tengah malam. Assalamualaikum Casey. Nama saya Su. Saya tinggal dekat daerah Sengkang. Okey, cerita saya mulanya begini. Okey, pada malam tu saya tidur di dalam bilik dengan anak saya, anak perempuan saya. Lepas tu suami saya tidur dekat luar lah dengan anak lelaki saya. Jadi masa tu dia tengah tengok TV. Okey, so saya dalam bilik. Lepas tu saya nak pergi tandas lah. So rumah saya ni satu bilik satu hall. Jadi kalau daripada bilik boleh tembus pergi toilet, boleh tembus pergi dapur juga. Jadi saya daripada bilik saya keluar pergi hall. Saya kacau suami saya lah. Saya suka kacau dia. Saya jatuhkan rambut saya semua ke depan muka. Lepas tu saya diri kat belakang dia. Lepas tu rambut saya terkena muka dia. Jadi dia terperanjat lah. Lepas dia macam kecoh lah, terperanjat gitu. Jadi saya ketawa. Saya ketawa kekek-kekek. Saya ketawa tak berhenti. Saya tak cakap apa. Saya ketawa sampai saya masuk bilik. Sampai masuk toilet saya ketawa lagi. Lepas tu terus daripada toilet saya terus masuk bilik. Lepas tu saya main handphone lah dalam setengah jam macam tu. Lepas tu saya terus pergi tidur. Okey, keesokan harinya suami saya kata yang lepas saya kacau dia yang kali kedua, dia masuk bilik terus. Dia tengok saya act tidur. Tapi saya tak act tidur, saya tak tidur. Saya dah tidur dah sebenarnya. Lepas tu saya cakap tak adalah, dia tak ada kacau saya. Saya tak ada rasa apa-apa. Lagipun saya kacau dia sekali aja. Lepas tu dia kata tak adalah, you datang, you keluar second time you kacau I. Lepas tu saya cakap apa yang buat? Dia kata saya jatuhkan rambut sama macam saya buat yang kali pertama. Lepas tu saya ketawa. Saya kata takutkan. Tapi saya tak cakap apa. Saya tak ada buat macam itu. Dia kata takutkan, ha. Lepas tu saya pergi toilet. Saya masuk bilik, saya tidur, dia kata. Tapi saya tak ada buat macam itu pun. Saya tak tahulah apa benda yang dah kacau dia pada malam tu. Sekian, terima kasih Terima kasih pada Su yang berkongsi kisah dari Sengkang. Salam Casey, nama saya Alia. Saya ada satu cerita. Ini pun berkenaan dengan Halloween. Inilah USS ni lah. Ini kalau tak silap kawan saya punya pengalaman lah. Dia yang menceritakan pada saya. Kalau tak silap saya, di masa ni berlaku dalam 3 ke 4 tahun lepas lah. Jadi dia pergi Halloween night yang kat USS ni. Dia bawa anak dia dengan teman-teman kerja lah. Pasal kebetulan dia punya company ada buat macam Halloween party dekat sana. Jadi bila semua orang ni dah nak balik, pada masa tu diorang semua macam berpakaian seperti hantu-hantu ni lah, pasal Halloween party kan. Jadi bila masa diorang dah nak balik tu, dekat entrance tu, lepas diorang dah cakap bye-bye apa semua kan, kali tengah jalan keluar, kawan saya punya anak ni yang berumur 4 tahun masa tu, tak silap saya lah, dia tarik kawan saya. Dia cakap, Mama, why your friend never follow us? Dia cakap. Kali kawan saya tanya, siapa, mana my friends all in front, kata my friend cakap itu.
Kali tu, there got one lady, your friend just now, never follow us. Kali my kawan ni pusing lah. My friend pusing. Kali dia pusing, dia tanya anak dia, kat mana adik? Where you saw? Kata dia, mana you nampak? Kali dia kata, tu lah your friend. Tahu Casey dia tunjuk kat mana? Dia tunjuk kat atas pokok. Sekali bila kawan saya toleh tengok kat atas pokok, tak nampak orang. Jadi kawan saya macam dah rasa semacam. Terus dia cakap dengan anak dia, no, my friend dah kat depan, jom kita jalan. Kali anak dia boleh lagi tarik dia ke tepi. Dia cakap, Mama, see your friend bye-bye us. Ni dekat pokok ni, atas ni. Why she never come down and follow us? My friend apa lagi Casey? Terus dia dokong anak dia, dia cabut jalan keluar. Itulah siapa yang dia nampak tu. Terima kasih Casey. Terima kasih kembali atas perkongsian voice note anda. Hello. Selamat pagi, siapa tu? Selamat pagi Casey, ini Hafiz. Dan Afiq, panggilan dari mana ni? Sedang memandu Sedang memandu Casey, memandu Grab. Biasa juga Ya. Jadi malam ni ataupun pagi ni, kisah pengalaman tentang apa ni? Silakan. Okey Casey, ni kisah ni berlaku pada saya minggu lepas. Tak seram sangat lah, tapi saya rasa pelik lah pasal waktu tu pukul 3 pagi gitu, saya kat Bukit Batok. So saya dapat booking ni daripada Bukit Batok, dia nak pergi Jurong West. So saya sedang mandu tu, dah pick up untuk passenger. Seorang perempuan tau, dia macam orang Indonesia gitulah. Aku tak banyak cakap lah. Saya ada kereta, saya nampak dia, saya cakap okey, mau ke Jurong West kata ya. So dia diam je lah. So dalam perjalanan tu Casey, saya jalan PIE, saya keluar Corporation tak salah, Corporation sana. Terus dekat traffic light tu, traffic light merah tau. Terus saya sambil tunggu traffic light, tiba-tiba kereta saya ni ada sensor tau Casey. Macam kalau tayar dia kalau kurang angin ke atau pancit ke apa kan, dia macam apa ni, keluar sensor lah. Terus saya tengok tiba-tiba keluar sensor tayar belakang saya, sebelah kanan tu, dia sensor dia keluar, dia kata pancit macam dengan PSI very low, 26. Saya tu saya cakap macam mana boleh aku tayar pancit sampai 26, baru kemarin aku pump. Tapi kalau dia bocor, benda pelan-pelan dia akan warning saya dah 30, dia ini tiba-tiba 26. Saya tu rasa pelik lah. So saya saya buat bodoh lah. Saya sambung dengan merah. So saya sambil tu saya tengok passenger belakang tu lah kan. Saya nampak dia macam tengah tengok sebelah kanan. Dia duduk sebelah kiri belakang tau. Dia tengok sebelah kanan. Mata dia terbeliak tau Casey. Terbeliak gitu. So saya kata ini dah kenapa So saya buat bodoh lah. So saya Okey, baik, tak apa. Terus saya pelan-pelan, saya dalam lampu hijau, saya jalan. Terus sensor tu hilang. Terus saya okey lah. Terus saya dah sampai bawah blok dia kan. Dia cuma cakap, bang, terima kasih. Nanti dipandu baik-baik bang. Saya cakap, okey lah, terima kasih. Terus saya dah jalan. Tapi masa saya dah jalan gerak tu, saya drop dia dekat macam tong sampah kan. Saya tengah reverse. Dia tak gerak tak kasi. Dia duduk di depan, dia tengokkan saya macam dia tampak, dia tengok belakang macam nampak benda gitu tau. So saya tahu okey apa-apa hari ni So saya pergi kedai kopi, relax dulu Casey. Itu je dah pengalaman saya Casey. Jadi terima kasih terima kasih pada anda. Terima kasih Casey. Selamat memandu. Okey. Terima kasih Casey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi saudara, itu antara kisah pengalaman yang dikongsi sama dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 8. Daripada Saifuddin katanya, Casey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pernah keluar, ajak mak saya keluar makan malam. Mak saya ni sejak usia senja ni, dia mudah nampak benda. Kadang-kadang nanti dia tengah duduk, dia kata kata Din, cepat jalan Din, jangan dekat sini Din. Dan nanti saya akan tanyalah, mak kenapa? Katanya tadi mak nampak tadi ada orang tak ada kepala Din jalan depan mak. Mak saya sejak usia senja boleh nampak Casey. Dan kalau dia pergi rumah anggota keluarga, dia akan ternampak lah. Nanti kalau tengah duduk tiba-tiba dia Astagfirullahaladzim. Maknanya dia ternampak sesuatu. Dah ternampak banyak kali dah Casey dekat luar. Astagfirullahaladzim.
Jadi satu waktu tu saya dengan mak saya, kita keluar pergi makan malam dekat pantai East Coast. Habis makan, saya pun naik kereta dengan mak saya lah. Jadi mak saya duduk dalam kereta, saya kata, "Mak, tunggu sekejap dia ni isap rokok kejap." Jadi mak duduk dalam kereta, buka aircon, saya pun dekat luar sedang isap rokok lah. Tengah isap rokok, tiba-tiba mak saya keluar daripada kereta. Keluar, mak, kejap dekat habis ni. Tak apa Din, mak duduk luar. Mak duduk luar, mak saya jalan diri tepi saya. "Mak, jangan dekat, dia tengah isap rokok ni, nanti kena asap." "Tak apa, mak duduk sini sudah." Kemudian dalam beberapa saat mak saya cakap, "Shuh. Tengok, sibuk betul lah kucing ni. Shuh. Saya gitu. Mak saya cakap, "Mana ada kucing kat sini Mak, kenapa mak?" "Tak ada apa-apa, dah habis." Saya pun habis isap rokok. Saya masuk dalam kereta, mak saya pun masuk. Saya memandu keluar daripada tempat letak kenderaan. Saya tanya mak lagi, "Kenapa?" Katanya, ketika saya sedang isap rokok, dekat belakang saya, Casey, belakang saya sedang hembuskan nafas. Belakang saya ada perempuan, mak saya cakap, tinggi perempuan ni, rambut dia panjang, tengah sedut asap yang saya hembuskan. Belakang saya, mak saya walaupun takut kerana sayang anak punya pasal, dia keluar. Dalam kereta dia dah nampak dah perempuan ni jalan daripada jauh. Dia daripada pokok, mak saya cakap, dia nampak perempuan ni dari pokok, tinggi besar. Jalan perlahan-lahan, jalan sampai dekat belakang saya. Patutlah satu ketika tu, sedang saya tengah hembuskan asap yang pertama, saya rasa macam ada sesuatu dekat belakang. Saya toleh tapi tak nampak apa-apa lah. Cuma perasaan ni seolah-olah saya ni sedang diperhatikan ataupun ada sesuatu di belakang saya. Mak saya takut, dia keluar juga. Dia shuh. Rupanya bukan halau kucing. Lain. Terima kasih. Selamat tengah malam. Misteri Jam 12.